TJ beranikan diri perhati ke halaman rumah semula dan ternampak ada satu makhluk yang tak tentu bentuknya, boleh berubah dalam sekelip mata. Sekejap jadi bentuk manusia yang diselimut dengan kain putih dari hujung kaki ke hujung kepala. Kejap lagi jadi harimau atau gajah putih yang berbadan besar berdiri dekat halaman rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 83 dan 84 yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat ujung video. Okey, ini dia 5 random syarat pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random syarat pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Yang mana nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Ada juga orang alim dan dihormati jadi tukang ramal nombor ekor guna ayat-ayat Quran, jadi tukang tilik. Ada juga yang buat putuskan ubat dengan cara berjamu, padahal dia tahu cara tu bertentangan dengan ajaran agama, tapi dia buat juga. Iblis tak pernah berhenti untuk rosakkan anak Adam. Orang yang tak dapat kawal nafsu selalu jadi mainan iblis. Seorang dukun atau bomoh biasanya ada keinginan yang tinggi nak tunjuk kebolehan diri pada orang lain. Bila dah ada orang percaya, mulalah kenakan bayaran. Pada mulanya murah, kemudian mahal. Bila dah sampai tahap ni, iblis akan mula ambil peluang. Kalau dia sedar betapa lemahnya dirinya dan betapa besarnya kuasa Allah, dia tak akan buat semuanya tu. Lebih kurang pukul 11 malam, mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Sampai rumah, mereka bertiga duduk di ruang tamu rumah dengan pintu yang masih terbuka. Isteri Al-Rauf jemput mereka makan. Masa TJ nak bangun, dia pandang ke arah pintu yang terbuka dan berkata, "Tok, tengok tu." Serentak, Al-Rauf, isteri dia dengan Datuk TJ pandang keluar. Muka mereka berubah. TJ terus duduk balik. Badan dia menggeletar, bulu roma terus meremang. Isteri Rauf bersuara, "Masa awak ke masjid tadi, ada orang ketuk pintu dan panggil nama awak berkali-kali. Bila saya buka pintu, tak ada apa-apa pun. Agaknya jembalang itulah yang ketuk tadi." Al-Rauf nak melangkah ke pintu, tapi Datuk TJ segera halang dia dan bersuara, "Jangan menggelabah, kita mesti tenang. Inilah kali pertama saya berdepan dengan perkara ganjil macam ni." Kemudian Alang Rauf dan Datuk TJ maju setapak ke muka pintu. Tiba-tiba isteri Alang Rauf keluar dari bilik dengan keris panjang di tangan. Rambutnya yang tadi bersanggul mula menggerbang. Matanya melilau kiri dan kanan. Isteri Rauf bersuara, "Biar aku tikam benda tu dengan keris pusaka ni." Lalu dia rempuh Datuk TJ dan Alang Rauf yang berdiri depan muka pintu. Datuk TJ pusing ke kiri sambil tumbuk lengan kanan isteri Alang Rauf hingga keris jatuh terpacak atas lantai. Isteri Alang Rauf jadi marah, jeritanya makin kuat. Lengan bajunya dilipat hingga ke siku. Dia tetap nak terjun juga ke halaman rumah. Datuk TJ dan Alang Rauf cuba halang, tapi Alang Rauf kena tendang dengan isterinya, terbongkok-bongkok. Alang Rauf tahan sakit dan terus jatuh. Kemudian isteri Al-Rauf yang macam kerasukan syaitan tu mula berdepan dengan Datuk TJ yang cuba halang dia nak ke halaman rumah. Keadaan jadi tak tentu arah masa tu. TJ beranikan diri perhati ke halaman rumah semula dan ternampak ada satu makhluk yang tak tentu bentuknya, boleh berubah dalam sekelip mata. Sekejap jadi bentuk manusia yang diselimut dengan kain putih dari hujung kaki ke hujung kepala. Kejap lagi jadi harimau atau gajah putih yang berbadan besar berdiri dekat halaman rumah.
"Tama, jangan tengok," kata datuknya. Kemudian Datuk TJ lepaskan satu pukulan yang agak kencang ke bahagian belikat isteri Alang Rauf. Isteri Alang Rauf terus tersandar pada dinding dan tak bergerak. Keadaan Alang Rauf mula pulih. Kemudian dia bangun dan cabut keris yang terpacak atas lantai. Datuk TJ bersuara, "Nak buat apa, Alang? Biar aku bunuh jembalang tu. Jangan, bukan masanya." Alang Rauf terus letak balik keris atas lantai. Datuk TJ bersuara lagi, "Alang, kau duduk dekat Tama. Biar aku selesaikan kerja. Apa yang aku buat jangan tegur." Kemudian Datuk TJ berdiri depan muka pintu. Kedua belah kakinya dikangkangkan sikit sambil peluk tubuh. Tak lama lepas tu, Datuk TJ terus turun ke halaman rumah berdepan dengan lembaga berkain putih tu. TJ dan Alang Rauf merangkak perlahan ke muka pintu dan duduk dekat situ. Datuk TJ berdiri betul-betul depan lembaga berkain putih tu. Kalau Datuk TJ luruskan tangannya, boleh sentuh tubuh lembaga tu. TJ terdengar Datuk dia baca bismillah dan diikuti dengan beberapa ayat Al-Quran. Selesai je Datuk TJ baca, angin terus bertiup dengan begitu kencang. Lembaga berkain putih terus berpusing perlahan-lahan dan semakin laju. Terdengar suara orang berkata-kata dalam bahasa yang tak difahami. Lembaga berkain putih tu jadi nipis dan memanjang dan terus berpusing-pusing-pusing. Datuk TJ tetap berdiri dan tak bergerak walau seinci pun. TJ tersentak bila terpandang lembaga berkain putih tu jadi macam batang kayu, bergolek ke kiri dan ke kanan. Dari bentuk batang kayu, lembaga berkain putih tu bertukar lagi, jadi memanjang dan tak berhenti-henti berpusing sambil keluarkan bunyi menderu macam angin. Makin lama, lembaga tu makin tinggi, melepasi bumbung rumah dan pokok-pokok yang ada dekat sekitar halaman rumah. Bentuknya bertukar lagi, jadi nipis macam asap. Bahagian bawahnya mengecil dan tajam, macam tak sentuh tanah dan tetap berpusing dengan laju. Datuk TJ tundukkan kepalanya. Bunyi berdengung tu beransur-ansur perlahan dan lemah. Muka TJ dan Alang Rauf terasa panas dan berpeluh macam terkena bahang api. Tiba-tiba terdengar satu letupan yang kuat. Boom! Seluruh kawasan halaman rumah jadi terang benderang. Lembaga berkain putih tu terus gaib. TJ tengok datuk dia dah terlentang atas tanah. Kemudian dia terus bangun dan masuk ke dalam rumah. Badan Datuk TJ berpeluh-peluh. Alang Rauf bersuara, "Apa benda tu?" "Syaitan sengaja nak usik kita." Kemudian Datuk TJ suruh Alang Rauf sentap kaki isterinya dengan sekuat hati. Isteri Alang Rauf terus terjaga dan menerpa ke arah keris ke dekat atas lantai tu. Alang Rauf sempat halang, isterinya termenung. Datuk TJ hembus muka isteri dia 2-3 kali. Isteri Alang Rauf terus tersandar ke dinding. Dia nampak letih dan macam orang hilang akal. Alang Rauf jadi resah tengok keadaan isterinya tu. Datuk TJ bersuara, "Biarkan dekat situ. Kejap lagi dia pulih macam biasa." "Kenapa dia jadi macam tu? Tiba-tiba jadi berani? Saya tahu dia memang penakut." Seseorang yang terlalu takut biasanya tenggelam punca, dan bila sampai tahap macam ni, dia akan jadi berani membabi buta. Masa itulah syaitan meresap ke tubuhnya. Akibatnya, apa yang kamu tengok sekarang. Muka isteri Alang Rauf yang tadinya pucat mula kilatan kemerah-merahan. Datuk TJ suruh dia mengucap 2 kalimah syahadah. Isteri Alang Rauf terus mengucap berkali-kali. Kemudian isteri Alang Rauf bangun menuju ke dapur dan jemput mereka makan malam. Datuk TJ berpesan pada Alang Rauf, sebelum tidur suruh bini dia solat sunat 2 rakaat dulu dan minta Allah jauhkan dia dari gangguan syaitan. Sepanjang malam tu hingga ke pagi tak ada apa-apa jadi. Pagi tu mereka solat subuh berjamaah. Masa sarapan pagi tu, Datuk TJ bagi tahu Rauf dia nak balik ke rumahnya. Tepat pukul 10 pagi, TJ dengan datuk dia tinggalkan rumah Alang Rauf menuju ke Pekan Batu Gajah. Dari pukul 2 petang sampai nak masuk waktu maghrib, macam-macam kisah TJ ceritakan pada nenek dia di anjur rumah. Kalau kisah lucu, nenek dia ketawa terkekeh-kekeh. Kalau kisah seram, wajah nenek dia nampak cemas. Masuk je waktu maghrib, Datuk TJ terus ajak TJ ke surau. Sampai surau, TJ disuruh laungkan azan. Selesai solat maghrib dan isyak, mereka berdua pulang ke rumah. TJ sambung bercerita dengan nenek dia. Malam tu dekat pukul 12 malam baru TJ masuk tidur. Datuk dia macam biasalah baca Quran dengan solat sebelum masuk tidur. Kali ni TJ dengan datuk dia agak lama berada dekat kampung. Hampir 6 bulan tak ke mana-mana. Waktu pagi Datuk TJ habiskan masa dekat kebun getah. Sebelah petang pula dia pergi memburu. TJ ada tugas lain. Dia kena uruskan kebun pisang, jual buah pisang dan getah. Walaupun tak dibayar gaji tetap, tapi setiap bulan TJ akan dapat antara RM30 hingga RM40 sebulan, bergantung pada hasil jualan
getah dan pisang tu. Dengan duit tu lah TJ boleh ke mana-mana dan berjaya beli sebuah basikal lumba. Suatu hari Datuk TJ suruh TJ belajar silat dengan seorang guru silat yang tinggal kira-kira 10 batu dari kampung dia, dan suruh TJ pergi naik basikal tu. TJ terasa agak berat juga nak kayuh basikal ke tempat silat tu malam-malam. Belajar silat lebih kurang pukul 9 malam dan tamat lebih kurang pukul 11 atau 12 malam. Kemudian kena kayuh basikal 10 batu pulang ke rumah. TJ takut terserempak dengan harimau tengah jalan. Datuk TJ terus pujuk dia. Kalau TJ setuju, dia akan belikan motosikal untuk TJ, tapi ada syarat. TJ kena belajar silat dulu selama 6 bulan dan lulus ujian memandu. Setelah fikir masak-masak, akhirnya TJ setuju. Petang tu juga Datuk TJ bawa TJ jumpa guru silat tu. Setelah berbincang lebih kurang setengah jam, mereka pun tinggal ke rumah pendekar tersebut. 2 hari kemudian TJ pun mulakan latihan. Apa yang TJ risaukan selama ni betul-betul terjadi. Ketika TJ pulang dari belajar silat, dia terserempak dengan seekor harimau yang baring melintang atas jalan raya. TJ terus berat kecemasan dan tercampak atas tanah. Harimau yang terkejut terus bangun, buka mulutnya lebar-lebar sambil jilat tubuhnya dengan tenang. TJ cuba bangun tapi lutut dia jadi lemah. Entah macam mana, tiba-tiba TJ jadi berani. Dia bangun dan angkat basikal yang tersadar atas rumput. Harimau tu bergerak ke depan. TJ ikut pergerakan harimau tu. Matanya yang bersinar dalam gelap. TJ tenung dengan tajam. Bila harimau tu mula bergerak ke arah TJ, TJ undur perlahan-lahan. Basikal dijadikan benteng. Kemudian harimau tu mengaum panjang 2 kali lalu masuk ke hutan di sebelah kanan. TJ terus lompat atas basikal dan kayuh selaju yang boleh tanpa toleh ke belakang. Sampai rumah, TJ ceritakan apa yang dia alami pada datuk dia. Satu hari, guru silat datang jumpa datuk TJ. TJ jadi risau juga kalau guru silat tu bawa berita yang kurang menyenangkan tentang diri dia pada datuk TJ. TJ terus mengintip perbualan mereka dari bawah rumah. Terdengar suara guru silat tu bercerita. Menurut guru silat, dia nak ajak datuk TJ ke Permatang Pauh sebab adik ipar dia sakit. Isterinya, adik kepada guru silat tu ada tulis surat minta dia balik tengok keadaan suaminya yang agak teruk. Sekarang ni adik ipar dia diubat dan dijaga oleh seorang bomoh. Manalah tahu kalau Datuk TJ nak berkenalan dengan bomoh tu. Menurut guru silat tu lagi, pada mulanya adik ipar dia demam je. Tak lama lepas tu perutnya terus membuncit macam orang mengandung. Dah puas dibawa berubat ke mana-mana tapi tak pulih juga. Dah bawa ke hospital, doktor sendiri tak tahu apa penyakitnya. Sekarang ni bila dah berubat dengan bomoh tu, ada kurang sikit. Bomoh tu memang handal. Lamanya terkenal di kampung guru silat tu hingga ke Selatan Siam. Bila dah dengar penerangan dari guru silat tu, Datuk TJ setuju dan guru silat minta diri untuk pulang. 2 hari lagi mereka akan berangkat ke Pematang Pauh. Masa yang dijanjikan pun tiba. Mereka bertiga berangkat ke Pematang Pauh naik bas dan sampai di sana lebih kurang pukul 2 petang. Kampung guru silat ni memang cantik. Dikelilingi sawah padi yang sayup-sayup mata memandang. Kali ni TJ rasa beruntung sebab datuk dia tak kongkong TJ. TJ boleh pergi ke mana-mana dalam kawasan kampung guru silat tu. 2 hari berada dekat sana, TJ dah berkenalan dengan Zubair, Usman dan Fatah. Mereka bawa TJ ke Bukit Bendera, Batu Feringgi dan beberapa tempat yang lain. Malam tu lebih kurang pukul 10, mereka bertiga dah berada di rumah adik ipar guru silat. Ada seorang bomoh dan seorang lelaki terlentang atas lantai dengan perut yang membuncit. Depan lelaki tu ada tali yang digantung pada alang rumah. Bila lelaki tu nak duduk, dia terpaksa gunakan tali itu sebagai tempat berpaut. Bila lelaki tu dah duduk, isterinya segera letakkan 3 biji bantal di belakangnya untuk dijadikan tempat bersandar. Tanpa bantuan bantal dan tali tersebut, lelaki tu tak mampu duduk. Menurut isteri lelaki tu, suaminya jarang makan dan minum tapi perutnya tetap membesar. Tak boleh banyak bercakap. Kalau bercakap, suaminya akan sesak nafas dan kadang-kadang boleh pingsan. Menurut bomoh tu pula, dia baru rawat lelaki tu. Dia tahu pun dah lambat. Kalau cepat mungkin dia dapat usahakan dengan lebih baik lagi. Datuk TJ termenung panjang. Kemudian dia renung ke arah adik ipar guru silat yang terlentang. Datuk TJ bersuara, "Minta maaf, masuk malam ni dah 3 malam saya ikut awak mengubat orang sakit ni. Macam mana kalau saya tolong awak?" Bomoh tu setuju. Kemudian Datuk TJ segera bangun dan mendekati pesakit. Dia pegang tangan pesakit dan rasa nadinya. Lepas tu Datuk TJ kembali duduk sebelah bomoh. Datuk TJ bersuara, "Awak setuju tak kalau saya katakan sakit orang ni memang teruk?" "Tentulah teruk. Kalau dah sampai hospital sendiri tak tahu nak buat apa." "Apa pandangan Tok Bomoh?" "Saya memang jahil dalam hal macam ni. Awak memang sikit pun tak tahu?"
Saya ingatkan awak diisi, berlagak macam orang pandai. Rupanya kosong. Kalau dah tak tahu apa-apa, jangan banyak cerita. Tengok saja apa yang aku buat. Menurut Tok Bomoh, pesakit tu kena buatan orang. Puncanya, pesakit ni tak nak dengar cakap dan nasihat orang. Itu je sebab dia. Beberapa saat kemudian, guru silat tu merapati Datuk TJ. Mereka berbisik, entah apa mereka berbisik. TJ sendiri pun tak tahu. Tok Bomoh bersuara, kalau kamu tahu sikit-sikit cara nak mengubatnya, beritahu aku. Jangan sembunyi-sembunyi. Saya tak tahu, saya cuma nak tengok je. Kalau boleh, saya nak tumpang belajar. Kalau begitu, kamu jadi pembantu aku. Setuju? Setuju. Bagus, kemari dekat aku. Datuk TJ bangun mendekati Tok Bomoh. Tok Bomoh bangun lalu pegang dan tarik tangan Datuk TJ mendekati pesakit. Mereka duduk bersimpuh depan pesakit tu. Tiba-tiba Tok Bomoh tu buka silat. Dia tendang ke kiri, ke kanan. Tendangan tu semua mengarah ke arah Datuk TJ. Cepat-cepat Datuk TJ tepis. Tok Bomoh terus berhenti bersilat. Kemudian dia ketawa. Tok Bomoh bersuara, maafkan aku cuma nak uji kamu. Bukan masanya untuk menguji. Kita mengubat orang sakit. Betul kata kamu. Tapi kamu harus tahu, ini cara aku. Aku nak panggil roh Datuk Nenek membantu. Itu cara salah, bertentangan dengan agama. Ini urusan aku, kau jangan masuk campur. Tok Bomoh jadi marah dan suruh Datuk TJ beredar ke tempat lain. Datuk TJ akur permintaannya. Tok Bomoh terus duduk bersila. Kemudian dia tabur kemenyan dalam tempat perasap. Kedua belah tangannya diletakkan atas kepala lutut. Tok Bomoh goyangkan badan ke kiri ke kanan. Tiba-tiba dia jatuh terlentang atas lantai. Kemudian dia bangun perlahan-lahan. Ketika itu semua tingkap di rumah adik ipar guru silat terbuka sendiri. Langsir bergerak-gerak kencang ditolak angin. TJ mula cemas. Okey, sampai sini cerita bercakap dengan jin. Kita berjumpa di sambungannya pada siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. TJ ada tugas lain. Dia kena uruskan kebun pisang. TJ ada tugas lain. TJ ada tugas lain. TJ ada tugas lain. Dia kena uruskan kebun pisang, jual pokok. Bomoh tu memang handal. Namanya terkenal dari Bomoh tu memang handal. Masa yang dijanjikan pun tiba. Masa yang dijanji pun tiba. Mereka bertiga berangkat ke Pematang Pauh naik